menerusi penguasaan berbagai undang-undang yang merujuk kepada keselamatan negara Malaysia. Kedua-dua matlamat perjuangan ini membawa maksud perkasa adalah organisasi yang ditumbuhkan untuk memelihara dan mendaulatkan keluhuran undang-undang negara, mempertahankan keunggulan Islam Melayu dan Bumi Putra dalam konteks negara yang majmuk, yang memelihara seluruh nilai-nilai keras yang menjadi paksi pada keselamatan negara Malaysia yang berdaulat dan merdeka. Perkasa memilih matlamat perjuangan seperti ini kerana perjuangan mendaulatkan lembaga persekutuan dan perjuangan memelihara keselamatan negara adalah satu perjuangan yang menitik beratkan survival, kelangsungan dan hidup matinya umat Islam, orang Melayu dan keturunan Bumi Putra di negara Malaysia yang majmuk ini. Hakikatnya begitu kerana keselamatan bermakna survival, keselamatan bermakna kelangsungan, dan keselamatan bermakna soal hidup dan mati. Perkasa juga berjuang berasaskan aspirasi ini kerana sejak dekad-dekad abad ke-20 kita boleh menyaksikan contoh contoh di dunia ini di mana beberapa negara yang merdeka dan berdaulat di Eropah dan Afrika telah menjadi huru-hara, hancur ucap kacir dan kacau bilau semata-mata akibat tercetusnya konflik, persekecaan atau perbalahan yang berpunca daripada perpecahan yang jeratnya yang multi etnik atau berbagai keturunan agama dan sosial budaya. Kita lihat apa yang telah terjadi di seberang Balkan di Eropah apabila Yugoslavia berpecah belah akibat perbalahan politik atau secara ilmiahnya dikenali sebagai konflik kepentingan serta perbalahan kaum atau secara ilmiahnya dikenali sebagai konflik nilai sehingga menyebabkan peperangan, perusahaan etnik dan genosid atau pembunuhan beramai-ramai yang membabitkan umat Islam akibat kekejaman kuasa yang beragama Kristen otonom. Kita juga saksikan apa yang terjadi di Rwanda dan Somalia yang mengalami konflik nilai dan konflik kepentingan sehingga berjuta-juta terkorban dan berpuluh juta lagi menjadi displaced person atau manusia yang terpinggir, berpindah ranah, berhijrah tanpa destinasi dan mengalami kesesakan hidup yang amat panjang. Saya menguraikan soal konflik nilai dan konflik kepentingan di majlis ini kerana sejak 2 atau 3 tahun yang lalu berbagai perkembangan sosial, politik dan ekonomi di negara kita juga boleh berakhir dengan konflik nilai atau konflik kepentingan jika tidak ada pihak seperti Perkasa dan lain-lain kehidupan NGO lain yang prihatin untuk membicarakan tanda-tanda kedatangannya, dan jika pemerintah juga tidak sensitif dan tidak tegas secara proaktif untuk menghalang kemungkinan ia menjadi realiti yang mana. Apapun hakikatnya adalah tanda-tanda awal mengenai kemungkinan meletusnya konflik nilai atau konflik kepentingan di negara kita mutakhir ini memang sedang berlangsung. Ianya seolah-olah sedang mengancam dan mengubah sesat survival Islam, kelangsungan Melayu dan hidup matinya Bumi Putra. Perkasa cukup prihatin terhadap meninggalnya Islam Melayu dan Bumi Putra adalah entiti strategik yang menjadi faktor utama kepada kenegaraan dan kewarganegaraan Malaysia moden. Pada waktu yang sama, umat Islam Melayu dan Bumi Putra juga merasa terancam dan tergugat kerana segulungan anasir bukan Melayu, anasir bukan Islam dan anasir bukan Bumi Putra di negara tercinta ini nampaknya sudah bangkit untuk mengukuhkan identiti etnik masing-masing menerusi pendekatan yang di luar framework lembaga persekutuan. Tindakan seperti ini membimbangkan umat Islam Melayu dan Bumi Putra. Tindakan ini juga seolah-olah merupakan satu remaja atau pembaharuan semangat kepada perjuangan Malaysia di tahun-tahun 60-an. Walaupun Malaysia sedang dalam era perjuangan membela negara yang menyatukan warga negaranya menerusi konsep satu Malaysia yang digunakan oleh pimpinan negara terakhir. Berdasarkan soal survival, soal kelangsungan dan soal hidup matinya umat Islam Melayu dan Bumi Putra, inilah saya terdorong untuk mentafsirkan perkembangan Indonesia akhir-akhir ini seolah-olah serupa dengan perkembangan sosial politik dan ekonomi yang mengiringi tercetusnya rejim 13 Mei pada tahun 1949.
ketika itu kerajaan gagal untuk menangani masalah ekonomi, sosial budaya, politik Malaysia yang maju. Pada ketika itu terdapat elemen-elemen anti nasional, termasuk segelintir pemimpin utama parti-parti politik pembangkang Indonesia, termasuk Median Cipu dan Lim Siang yang dulu hanya ingin bicara membakar Jatuh Gemina dan membakar persekutuan mengikut apa yang saya tahu dan saya baca. Tidakkah yang menjadi ingatan kita semua ini sukar menyebutkan sebagai tindakan biadab, kurang ajar, menghina negara dan tidak boleh dimaafkan sama sekali. Malangnya beberapa aktor politik yang membakar bendera Malaysia dan membakar pelbagai persekutuan ini masih hanya hidup pada masa ini. Mereka mendorong perjuangan merealisasikan konsep Malaysia sama ada mengisi jalan yang terang atau mengisi jalan yang sama-sama, atau mengubah strategi dengan menukar pada dasar negara Malaysia dan memutar-balik konsep satu Malaysia sebagai dasar hak sama rata semua bangsa yang akan sama dengan Malaysia ataupun negara Malaysia. Mungkin ramai rakyat Malaysia tidak mengetahui sejarah dan kedalaman konsep Malaysia. Sebenarnya konsep Malaysia diperjuangkan oleh segolongan pemimpin politik etnik Cina sejak tahun 1994. Sewaktu Singapura berada dalam Malaysia, konsep ini diperjuangkan oleh Lee Kuan Yew. Setelah Singapura terkeluar dari Malaysia, konsep ini diperjuangkan oleh dia. Konsep Malaysia mempertikaikan pelbagai persekutuan. Ia hampir serupa dengan konsep Wilayah Union yang diperkenalkan oleh penjajah British pada tahun 1946. Konsep Malaysia lahir di era Malaysia merdeka. Konsep Wilayah Union muncul sebab tanah air ini dijajah British. Konsep Malaysia diperjuangkan oleh sekelompok keturunan Cina yang menjadi warga negara Malaysia. Konsep Wilayah Union diperjuangkan oleh imperialis Inggris. Kedua-dua konsep ini menjadikan umat Islam, orang Melayu dan keturunan Madura sebagai sasaran. Sasaran mereka juga adalah agama Islam, bahasa Melayu, raja-raja Melayu, dan lain-lain aspek sosioekonomi serta nilai dan budaya Melayu. Konsep Indonesia bersifat provokatif kepada umat Islam, Melayu dan Madura. Oleh sebab itulah konsep ini pernah menjadi satu faktor yang mendorong tercetusnya konflik pada 13 Mei tahun 69. Oleh sebab itu juga adalah jelas bahawa konsep Malaysia merupakan konsep yang boleh mencetus kemarahan umat Islam, Melayu dan Madura, sama seperti kemarahan umat Islam, Melayu dan Madura sewaktu mereka bangkit beramai-ramai untuk menentang konsep Wilayah Union pada tahun 1945. Intipati Malaysia, konsep Malaysia tidak pernah didokumentkan. Tetapi pernyataan-pernyataan berikut akan menjelaskan kepada kita